Takrim Sibian, Takribul Ikhwan. Tidaklah saudara-saudara. Baik maksudnya saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Hendaklah saudara-saudaraku sedarkan bahawasanya ilmu tauhid ini bukan sekali-kali ilmu yang seperti belajar Fatihah. Ini mukadimah berkenaan dengan pengenalan ilmu tauhid yang disebut oleh musannif ni. Masalah khusus tentang perbincangan ilmu tauhid ni dia bukan sebagaimana ilmu-ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni bukan ilmu yang kita mesti kena nampak wajah dia. Kadang-kadang ilmu fiqh ni semata-mata dengan baca walaupun kita tidak mengerti makna dia. Tapi ilmu tauhid tak boleh. Sebab ilmu yang melibatkan i'tiqad, kita kena tasawur, lepas tu kena tasdik dalam hati baru sah iman kita. Adapun fiqh ni kadang-kadang kita tak tahu pasal pun tak apa. Dan pasal apa baca Fatihah tak baca hak lain tak tahu tak apa, janji baca Fatihah sudah. Dia tak ditekan sampai gitu, sah dah sembahyang. Tapi bab tauhid dia tak sebagaimana ilmu fiqh seperti mana baca Fatihah disebut ni. Hendaklah saudara-saudaraku sedar, saudara pada agama ni, bahwasanya ilmu tauhid ini bukan sekali-kali ilmu yang seperti belajar Fatihah, tak sama langsung. Sebagaimana kita belajar ilmu Fatihah, belajar baca Fatihah lah, dan at-tahiyat, dan kita belajar baca tahiyat. Umpama belajar Fatihah dan tahiyat, mana macam ilmu fiqh lain lah. Ucap tahiyat ke, ucap takbiratul ihram ke, kita rokok ke. Dan mana ilmu-ilmu yang tidak perlu kita memikirkan. Sebab dalam bab tauhid ni dia lain. Ini semata-mata ta'budi. Allah perintah, Rasul perintah, walaupun kita tak tahu sebab musabab, walaupun makna kita tak tahu dan sebagainya, dah sah dari sudut amal ibadat kita tu. Yakni dia nak jelaskan lagi, bukan seperti semata-mata seperti ilmu baca Fatihah. Yakni bukan ilmu yang bangsa belajar baca huruf, sebut huruf dan hafaz pada lidah. Ingat pada lidah, orang kita bukan pelancak lidah saja dan bibir mulut, sebagaimana menyangkakan begitu oleh yang bodoh-bodoh. Ya dia tak ada cengih. Yang mengambil pusaka ni, pusaka pengetahuan ilmu tu daripada tok nenek yang jahil-jahil. Yang faham dalam bab ilmu usuluddin ni semata-mata lancak di lidah, boleh buat keluar satu-satu. Tapi sedangkan kita tidak memahami dan kita tak tasawur, tak nampak rupa benar tu, dah kita kata dah memadai dah nama kita mengetahui dah. Tu sangkaan orang-orang yang jahil.
hanya ialah ilmu yang menyuluh kita dengan dia dengan fikiran yang insaf. Yang kata tauhid ni, ilmu yang menyuluh kita dengan dia, dengan ilmu tadi ni, dengan fikiran yang insaf. Kena fikir, cari jalan yang betul ni, supaya tertarik pengertian satu sifat. Bukan sifat-sifat, dua sifat-sifat tu lingkung. Satu sifat, mana setiap ta'rif, setiap sifat kita kena mikir dengan akal sehingga jelas di akal kita. Dia kena mikir nampak bandingan siapa tu Haji Saleh kata, bila disebut cawan ataupun gelas, selagi mana kita tak boleh bayang, tak boleh gambarkan akal, pada akal kita ni gambaran cawan ataupun gelas, maka selagi itu tidak dinamakan makrifah dalam ilmu tauhid. Dan mana bila disebut sifat sekian, kita tak boleh gambar, dan tak boleh nak suluh tengok. Dia nak tasdik, dia kena tasawur dulu. Kalau tasawur, kita tak boleh nak rupa. Sebut kambing, kita tak boleh nak rupa kambing. Nak tasdik kambing tak boleh. Atau ilmu tauhid dia bangsa tu, kalau nahu dia bahas lapas, tauhid dia bahas makna. Makna diri benar, kita kena tahu, baru sah ayat tiqat kita. Bukan semata-mata lancar di lidah sebut sifat 20 perau. Tapi sedangkan setiap satu sifat kita tak nampak, kita tak mengerti dalam hati kita, maka tidak sah di sudut i'tiqad. Ini bahaya ilmu dalam, kan? Hingga tertanam yakin dalam hati-hati kita masing-masing, serta jumnya dan terimanya, dan tasdik ni sama makna. Jum, terima, tasdik sama makna. Sehingga kita nampak perkara-perkara ataupun benda-benda tadi, kemudian terima benda tu, tasdik kena benar. Benar tu pada mata-mata hati kita. Ni tak mau nak ulas masalah mata-mata hati ni, jalan majas lah apa ni. Kita maklum lah, hati kita bukan ada mata. Dinamakan mata ni, dia panggil tashbih, serupa dengan mata luak. Ada pihak mendapat sesuatu maklumat melalui mata nyata tu, kita dapat melalui mata, maka pengetahuan kita seolah-olah dapat, kejap pahaman kita tu seolah-olah hati kita ni melihat benda tu. Sebab tu dia isti'arah dengan mata. Dan jikalau tak pandai dan tak ingat nak sebut dengan mulut sekalipun, janji benda tu kita nampak. Dan sifat 20 kita kata, benda tu kita kerti satu-satu, cuma nak susun ataupun nak sebut, kita ni tak pandai. Bilang tak cukup, tapi hak 20 tu duduk dalam perut kita. Sah dah. Dia sah dah. Sebab dalam ilmu tauhid kena reti, bukan pandai sebut saja. Tu tauhid. Maka sia-sialah orang yang berharap kepada semata-mata ingat dan lancar pada bibir-bibir mulut jua. Dia kata sia-sia, kan? Tak ada makna, tak ada erti, tak ada faedah. Orang yang harap bergantung tang mulut boleh. Dan makna dia boleh sebut satu-satu sifat Allah adalah kudrat. Kudrat artinya berkuasa, lawannya lemah, mustahil lemah Allah. Tapi dia kudrat tu pun dia tak tahu apa benar. Dan sifat kudrat tu lagu mana sifat kudrat? Sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala. Dan sifat, dengan sifat itulah Allah menjadikan segala perkara yang mungkin. Dan ta'rif dia tu, makna kita walaupun tak ingat ta'rif pun, tapi kita reti bila sebut kudrat apa, bila sebut iradat apa, bila sebut hayat apa, bila sebut samak apa. Tu yang kita nak daripada sudut ilmu tauhid ni. Bukan reti sebut, mau tahu benar, kan? Tahu benar. Bilang tak cukup, tak apa, tapi dalam i'tiqad cukup lah. Sah dah i'tiqad. Kalau bilang pun pandai, tanya-tanya api, tanya mai, tak faham, tak sah i'tiqad. La tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Imam Ghazali sebut, tak sah amal ibadat kita. Sudut fiqh sah, tapi tak ada sah di sisi Allah. Allah tolak amalan kita, lain semua Allah tolak, sebab kita tak kenal Allah Ta'ala. Ini berat dalam bab ilmu akidah, ilmu usuluddin ni. Maka sia-sialah orang yang berharap kepada semata-mata ingat dan lancar pada bibir-bibir mulut juga, dengan tak tahu maksud
dan tujuan perkataan yang ia hafaz itu. Maksud dia kan, murad daripada mutakalimin pada istilah ni apa maksud, dia sendiri tak nampak pun. Sia-sialah pengetahuan yang begitu tu hanya sekadar di bibit mulut sahaja, sedangkan dia tidak mengetahui diri perkara tadi ni. Dan jika dipujikan dia sekalipun, walaupun orang kata bagus ingatan kan, mana dia ingat satu-satu, walhal pada hakikat dia sendiri tak nampak pun setiap satu sifat tu dia tak nampak kan, sebenar-sebenar sifat tu apa maksudnya. Dia tak kenal pun. Hak tu sia-sia. Orang puji kata dia ni ingat ni, Matan Joharah pun dia hafal, tapi apa gunanya di sudut tauhid? Iman dia tu tidak sah, sebab dia tak mengerti setiap perkara yang wajib diiktikad tadi. Janganlah sekali-kali kaumku mendengar dan menurut dan percaya kepada perkataan-perkataan yang terbit daripada orang-orang yang bodoh, yang menyangka mereka itu dengan tak faedah dan tak hajatkan kepada membanyakkan ilmu usuluddin. Dia tak duk mengaji banyak sekali sudah. Masalah dia kita tak nyata dalam hati kita. Itu yang kedua, kalau kita balas mengaji pun lebih kejap fahaman kita kan. Ilmu ni kebanyakan dia memang dia kena balas dengan sekali tak badan kan. Al-Imam Sya'rani, Abdul Wahab Sya'rani, orang tanya dia, Tok Guru mengaji ni berulang? Dia tak berulang. Berapa kali mengaji? Sahihul Bukhari, Sahih Muslim apa pun sama. Berapa kali? 500 kali mengaji. Kita boleh khatam 2 kali ni kemas lah kan. Orang baca kitab apa? Mau baca khatam dah tu kan. Tok Guru dulu serba kitab 7 kali. Itu satu kitab. Dengan beberapa kali saya mengaji Furu' Masail, tanya Cik Asal, berapa kali Pakcik mengaji Furu' Masail? Ada mengaji 3 kali. Mengaji tahun mana Cik? Penanti 2 kali kan Tok Uji Talib. Balik balas Tok Uji Cik 3 kali je. Kita habis sekali simpan sengak, ni habis dah. Tengok benda tak habis. Tu kita himmah tak kuat. Lama dulu berulang kan. Imam Muzani, anak-anak murid Imam Syafi'i, dia kata aku baca mengaji kat Imam Syafi'i 40 kali kan. Ada seorang anak murid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni tak ingat dah nama dia. Dia mengaji kat Ibnu Abbas tafsir 40 kali khatam. Setiap kali baca dia tak sama. Ibnu Abbas kan. Tak ingat dah anak murid dia, lupa dah nama, masyhur nama dia. Mengaji 35 tahun ke 40 tahun mengaji. Ulama dulu begitulah. Ilmu-ilmu apa pun berulang-ulang baru dia kejap dan mantap. Kita nak habis sekali tak jadi. Ilmu apa pun dia kena banyak kali kan. Baru kejap. Jurmiah pun orang mengaji sampai kelar mengaji. Kita mengaji sekali habis tak mau lah kan. Tak mau Jurmiah habis lah. Saya dia pula. Ulama dulu ulang. Musolli tak mau ngaji, tak musolli ngaji dah. Alang Keria mengaji 14 kali kot. Alang Keria ngaji banyak kali. Dia kata kalau ada orang macam musolli saya nak mengaji. Tapi siapa nak macam kot ni kan. Dia ada tu. Dia dan khatam 15 kali kot sepanjang umur dah. Habis baca. Ulama dulu ilmu perkemah. Ngaji banyak, lama berulang kali pula. Sebuah kitab pun lama. Lalu itulah kitab lain, bukan kata tauhid sajalah. Ilmu-ilmu lain dengan sekali tak badan kan. Allah bagi berkat kita ulama ni, kita ulang, Allah bagi ilmu. Ulang bagi ilmu, jangan segan kan. Makurah habis pilah 7-8 kali. Ini ke sedap kita mengaji. Kita apa pun betul. Kalau kita mengaji balas dia sedap lain. Mula 3 kali kan. Kalau kita banyak kali Tok Guru lah kita mengaji tu ilmu dia lah. Lagi sedap kali. Begitulah kan. Dalam kitab-kitab ni ada orang lebih pada kita api. Jadi dituntut begitulah. Kita tak maulah. Sekali itu atau himmah kita lemah. Maka umpama ini perkataan asalnya terbit daripada yang dengki-dengki, yang suka nak mengajakkan orang-orang awam kepada kebebasan dunia. Dia kata apa-apa, dia kata ada ngaji sekali lepas sudahlah. Ngaji apa banyak-banyaknya kan. Ni perkataan ni dia kata asal punca dia terbit daripada yang dengki, yakni orang alim ilmu usuluddin ni, daripada dengki, yang suka nak mengajakkan orang awam kepada kebebasan dunia, yang ialah terbit busuk daripada bangkai-bangkai.
Dia ada tashbih sungguh kan. Terlebih busuk daripada bangkai. Perkataan tu lebih keji daripada bangkai lagi. Sebab bangkai ni hanya mengganggu pada pihak bau saja, tapi kata-kata tadi ni boleh merosakkan orang dan merosakkan orang. Sebab bila terbit daripada orang lain yang macam tu, kata tak perlulah mengaji banyak-banyak, sekali dua sudah tu orang-orang lah. Hampir mengaji kita apa semayang lah, semayang lagi tak kata semayang. Perkataan yang busuk lebih daripada bangkai lagi. Dan sebab hati dia tu tak elok. Ngaji ni daripada hidup sampai ke mati tak habis ngaji. Rumah kita kuih mengaji, lagi kuih jahil kita. Lagi kita mengaji, lagi jahil kita. Masa kita tak ngaji, kau orang jahil. Gua mana? Masa tak ngaji, hak kita tak tahu tu sikit. Bila kita kuih mengaji, lagi banyak kita tak tahu, lagi banyak jahil. Bukan duk kuih bodoh maksudnya. Maknanya lagi banyak benda hak kita jahil. Kita jumpa, ngaji tak besar-besar lagi jumpa macam-macam. Jahil sungguh kita. Banyak ilmu yang kita tak boleh. Dan kebebasan itulah juga terluput dan tercengang-cengang kelakuannya. Dan kebebasan itulah, yakni kebebasan dunia itulah juga terluput dan tercengang-cengang kelakuannya. Tercengang-cengang kelakuan ni apa orang panggil, bahasa dia ni nak main ke bahasa kita ni. Makna pegangan dia ni tak kejam kan. Tercengang-cengang kelakuan ni pegangan tak kejam. Ulama sebut kalau akidah kita dengan Allah ni kemah, apa cabaran, apa bawakan, apa saja pahaman bawa kita tak termudah ikut. Orang Allah ni pasal apa? Awak mai hak pelik-pelik boleh mudah ikut. Ni pasal termasuk geng tercengang-cengang kelakuan. Mai Abraham pun turut, Ayah Pin pun turut, Rasul Melayu pun turut kan. Main datang apa pun turut kan. Mudah sangat. Saya kelakuan tercengang, mana kita tak ada pasak umbi. Ucap kalau pendirian dia maklumat mana. Tak ada ilmu yang kejap dan mantap kan. Main pahaman apa pun turut. Jadi macam orang tua-tua dulu senang. Aku tak tahu, aku pegang hak tu habaq tu, bawa mai lah datang apa pun. Hak lain tobat aku tak pakai. Aku nak cerita aku tak reti. Tu kemas pegangan aku tu. Kita nak habaq lebih-lebih tak reti nak orang kan. Aku tak tahu, yang aku tahu tak betul. Senang. Tu kemas lagi daripada dia cakap pandai tak faham apa tu kan. Perang tengok dia yang dia turut buat tu. Hang pun tak kemas. Dulu ni masa British masuk tanah Melayu, dia hanya boleh menjajah tanah Melayu, tapi jiwa akidah orang Melayu tak ada seorang murtad tu. Orang putih masuk, komunis masuk, mana ada orang Melayu murtad masa tu? Tak ada. Mereka masuk semua, masuk pahaman Kristian tu. Mereka masuk pendakwah mubalik, mereka tu kempen, tak ada murtad. Pak Lama Darudin kata masuk tanah Jawi dulu, kemas akidah ulama semai, tak ada orang murtad tu. Lah orang putih tak ada murtad je pun. Cambah murtad. Tu beza lah kan. Hebat apa da'i kan. Dakwah hari ni dulu ni tak ada murtad, seekor pun tak ada murtad lah. Orang putih balik saja aku tu ya, boleh jajah negeri ya. Jiwa akidah orang Islam mereka tak boleh ambil. Mereka nak hak tu sebenarnya kan. Habuan ni tu nombor 2. Benarnya mereka nak masuk Kristian mereka tu di tanah Jawi. Itu sebenarnya mereka main perang lah ni cerita dia. Kita kaji tengok dalam sejarahan penjajahan tanah Melayu. Sebenarnya orang putih main ni bukan sangat nak ke kata berenda yang dalam tanah Melayu ni. Mereka nak akidah tu, mereka nak masuk Kristian ni baru, tapi tak berjaya. Ulama-ulama berjaya pupuk akidah yang kemas dan jitu. Hari ni perang Bakurah pun tak lepas baca kan. Cakap berjabu orang dulu tak reti, tapi hinggut tak goncang kan. Hinggut tak goncang.
Walaupun pokok tadi tak nampak buah banyak pun, tarik tak naik kan. Lah tengok lagu buah malu, pegang-pegang sandak pun terbalik. Dia tak kemah pegangan. Tu. Ni. Maka takutlah akhirnya bahawa besar terkejut. Ni yang kita bimbang, na'udzubillah. Kerana tidak betul i'tiqad mereka itu. Takut nanti waktu di penghujung umur kita kan, bila akidah kita tak kemah, itulah cabaran yang paling kita takut sekali kan. Sebab mana-mana orang Islam kita, sebelum daripada kita nak hembus nafas terakhir, setiap orang Nabi kata pasti akan diuji yang kemuncak dalam bidang iman. Iman yang paling hak ni yang paling takut sekali. Tercabut iman tu habis seluruh hidup kita. Semua orang. Nabi kata mai dalam keadaan rupa. Allah uji kita ujung umur pula dalam keadaan nak mati ni. Dia mai satu dia panggil ghamaratul maut, halaman kematian. Dalam kitab Tanwirul Qulub ni dia cerita kan, dia mai atas rupa mana kita ni diuji dalam keadaan sesak teruk. Lepas tu pula kita Allah uji dalam keadaan dahaga yang bersangatan. Lapak ni kemuncak. Sebab tu orang sakit nak mati ujung ni minta air hangat ni, panas nak mati kan. Masa tu orang lain tak nampak, kita yang nak mati nampak. Arwah mak kita, tok kita mai bawa ayak bergendong-gendong. Awang nak ayak ni mak nak bagi ni. Nak mak duk teruk ni, duk teruk. Perasaan kita dahaga tu, kalau tak lut depan kita berasa minum tak cukup. Punya teruk dahaga tu. Dahaga waktu bulan puasa pun 7 ayak kita beli. Tu baru minyak tu. Lepas tu dia akan goda kita. Dalam kitab Kasyful Ghadhah sebut, mak nak bagi kat hang dengan satu benda yang mak nak bagi. Awak hang mengakulah Yahudi tu betul. Mak ni masuk Yahudi lah ni yang Allah bagi sampai tahun ni ayat. Allah, kita duk sesak. Kan lama masa tu ujung sangat. Kalau tahan sebab akidah kita kemah, berkat tu situ Allah selamat. Hak ni paling takut. Kalau kita kata ya, ayat tak sampai pun lup. Hak ni siapa boleh tepuk dada kata dia geramat. Rabi'atul Adawiyah kata dekat Hasan Al-Basri, kalau hang boleh jamin kata hang selamat tahun tu, aku menikah dengan hang. Hang nak nikah dengan aku nak tanya hang 4 soalan. Dia tanya Hasan Al-Basri. Nombor 1, hang jamin dah iman hang selamat ujung umur hang? Siapa boleh hero ini kata? Saya okey, confidentnya kan tak ada. Hasan Basri sengap. Dia kata kalau benda lagu tu buat hang tak ni confident, hang dok balik nak nikah buat apa? Tajam kata-kata Rabi'atul Adawiyah. Hang boleh jamin hang ahli syurga? Sengap Hasan Basri. Kalau syurga pun hang tak boleh jamin kata hang selamat ke tak, takkan besar dunia pada syurga Allah. Tahu 4 soalan Hasan Basri sengap. 4 soalan dia tanya. Dah dia kata kalau hang boleh selesai ni, mai pindah aku insya-Allah aku terima. Sampai sudah. Siapa boleh jamin? Ni hak ni yang paling kita takut. Bab akidah ni hak ni kali ujung ni lah ujian yang paling besar. Ujian atas dunia ni boleh sabar. Ada jalan lepas. Akhirat dia tak boleh lepas. Siapa pun kena lalu. Dengan Kasyful Ghadhah sebut. Ataupun sepanjang-panjang masa di dalam taklid yang dikhilafkan pada sahnya. Ni pun satu masalah juga kan. Basalah Usuluddin tak bagi penekanan sampai bila-bila pun kita tak nampak sebenar atas rupa tadi. Sebab dalam bab akidah ni, ilmu tauhid ni, salah satu dia bab orang panggil apa, ketuhanan ni. Setiap sifat ni kita kena nampak, lagi pula kita kena tahu dalil. Mana dalil? Sekurang-kurang dalil ijmal. Kalau dalil tak ada, dia panggil taklid. Allah Ta'ala ni ada tak? Ada. Mana dalil? Dalil dia alam ni. Hang tahu mana alam ni jadi dalil? Tak tahu? Taklid. Habis-habis tak ada ulama kata. Kita boleh nampak dalam akal kita, mana hang tahu kata Allah Ta'ala ada? Ni alam ni ada. Kok mana hang nampak? Kalau alam tak ada, Allah Ta'ala tak ada, macam mana alam nak ada? Boleh ada ke diri? Mesti ada tukar dah. Allah lah ada. Cuma Allah tak nampak lah. Jadi tu kan? Ni yang sampai hak tu pun kita tak tahu, tak nampak dalam perut kita. Tu mudarat. Dia termasuk dalam taklid. Dan taklid ni orang muqallid, iman dia pada yang kata hanyut. Kan? Tu dalam Jawharatul Tauhid ada disebut masalah taklid ni. Macam mana dalam matan ni?
imanuhu lam yakhlu min tardidi. Orang Mukallid ni imanuhu lam yakhlu min tardidi. Iman dia ni bagaikan sabut yang hanyut, bahaya, dan dia mudah terpengaruh. Mukallid pada yang kata sabut hanyut, mudarat dia besar. Padahal comelote rupa mereka itu muka segak, comel janguk. Orang tadi kata pok tino ni comelote, pok jate ni janguk. Janguk tu Hemsen nak mampus lah kan. Walahal rupa tu rupa segak yang tak disangka-sangka oleh yang bodoh-bodoh dengan keburukan pihak dalam bagi mereka itu berakidah rosak. Allah. Hei saudara-saudaraku, hendaklah kamu tahu bahawasanya orang-orang yang mencela-celakan kepada membanyakkan modal itu ialah orang yang sesak dan yang bodoh-bodoh kira jua. Dia tak ada banyak-banyak apa ngaji dah. Kan pakai satu pun sah dah sudah. Tu orang yang sesak, mana dia ni tak banyak ilmu dan bodoh-bodoh kira ni, geng-geng bodoh ambil bodoh kira ni. Maka janganlah pok-pok kita jadi bodoh seumpama mereka itu, walau tak ada kebebasan dunia sekalipun. Makna kebebasan dunia, makna daripada sudut dunia ni kita bukanlah senang, harta banyak lu boleh buat, tapi pok tu bodoh. Kan cerdik belah ni lagi, orang cerdik ni orang yang reti agama ni. Tu yang cerdik. Kalau tak reti agama tu bodoh. Sebab apa bodoh? Sebab dia tak cari kebebasan dia daripada penyiksaan yang sebenar, sengsara yang sebenar akhirat tu. Orang yang bodoh ni orang yang biar diri dia duduk di dalam azab, tu bodoh kan. Orang yang bodoh kau orang cerdik, walaupun teh dunia ni dia cerdik kan, dia pandai dalam semua bidang, tapi dalam bidang agama nak melepaskan diri daripada azab Allah dia tak erti. Bodoh dah tu. Hang sanggup untuk lepas sengsara yang sat daripada hang nak tanggung sengsara yang selama. Imam Ghazali kata, alangkah bodohnya kamu wahai manusia. Dalam kitab Tawhidul Qulub dah dia ambil dalam kitab Ihya. Imam Ghazali kata sepatutnya kita ni berdialog dengan nafsu kita. Kita tak pernah dialog dengan nafsu. Imam Ghazali syur waktu-waktu malam mangkit seorang-seorang dialog, wahai diriku yang bersangatan bodoh. Imam Ghazali ajak, memang kita boleh berdialog dengan nafsu. Hang tak sedar ke umur hang dah banyak habis belen umur tak ada apa hari. Memang dia disuruh kita begitu kan. Yang Tadwil Qulub tu panjang dah tamu. Dia nakal ambil dalam kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali lah banyak bagi nasihat kat kita. Dan berusahalah kita kepada gergaji kayu umpamanya yang telah diyakinkan halal kerjanya. Ni bahasa dia. Biar pila buat kerja tukang pun. Bahasa begitulah. Ni saya terjemah terus lah. Dan berusahalah kita kepada gergaji kayu. Ni bahasa orang tua. Mana kita kata buat pila kerja-kerja kampung pun, gaji 2-3 kupang pun, janji halal, janji i'tiqad kita molek. Dan kalau kita boleh banyak harta dunia pun buat apa? Tilka ummatun ujizat lahum tayyibatuhum. Nabi kata pok-pok ni Allah segerakan nikmat atas dunia saja, tapi menanggung azab selama-lamanya. Fir'aun walaupun hebat sekali lah, kita ambil iktibar lah. Imam Ghazali kata manusia yang paling hebat Allah beri nikmat atas dunia ni Fir'aun. Sebab salah satu Fir'aun punya kekuasa luar-luasa, dia ni luah. Satu Mesir dia kuasai, kekayaan dia bergedung. Sampai payung dia pun buat daripada emas. Punya kaya sungguh Fir'aun. Dia pula pegang tampuk pemerintahan 300 tahun tanpa digugat. 300 tahun dia boleh jadi raja. Lawak tak lama, 5 tahun je, betul beringatlah. Makna tak ada siapa nak pergi duduk hinggut kerusi dia. Fir'aun 300 tahun tak pernah sakit seumur hidup. Siapa hebat? Dia makanlah darah apa pun tak sakit. Lah, kalau kita nisbah dengan kita, kuasa yang Allah bagi kat kita banyak lah. Apa wilayah yang kita bukan? Tak ada nak pegang lama pun kan. Baru 2 tahun, baru 22 bulan terjun. Tak lama. Kuasa ni tak lama. Nak banding dengan Fir'aun 300 tahun. 300 tahun Allah bagi Imam Ghazali kita. Cuba fikirkan. Manusia yang paling Allah bagi nikmat paling banyak Fir'aun. Hebat tamadun yang dia bina, Numurus apa semua. Sakit tak pernah sakit, berak 40 hari sekali.
tak pernah sakit perut. Dia makan apa pun kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, gout tak ada, kan. Saraf pun tak rosak langsung. Dia punya sehat. Ujung umur dia ya, bila dia terkejut tengok ular Nabi Allah Musa, dia cirit beratus kali sehari. Lembek lutut. Tu yang ada sakit. Yang kata Fir'aun. Tapi apa kesudahan Fir'aun? Apa kesudahan Fir'aun? Sampai hari ni dia menanggung azab. Waktu pak dia tu tak boleh nak. Pak dia nama Mus'ab. Pak dia ni belah lembu. Itu Saleh cerita, kan. Dia duduk gosok lembu dia. Lepas tu tak lama lembu dia ni beranak, boleh anak. Dan tengok lembu dia duduk jilat anak. Menjilat, kan lembu orang yang jilat anak. Dia kata kat lembu ni, untunglah hang lembu hang pun hang ada anak. Aku nikah lama anak sekerat pun tak ada. Allah takdirkan lembu tu bercakap, wahai Mus'ab, hang akan boleh anak. Tapi hang ingat, anak hang tu sepertiga neraka jahanam Allah nak humban dalam tu. Tu awal lagi. Buat apa? Kita kata hebat Fir'aun, tak ada kesudahan kan. Habislah zaman dia tu, sudah bila dia menanggung azab sampai bila-bila, mati sampai bila-bila. Numrus pun begitu, kan. Fir'aun pun begitu, kan. Qarun pun begitu. Tambah Qarun, Allah perintah bumi telan, telan sampai tahun ni. Dah sampai tahun ni dia abang kat Nabi Musa, aku taubat dah, tak terima lah. Akhir bumi telan, satu hari satu hasta bumi duk telan sampai pantat neraka kiamat. Berapa lama dah Fir'aun? Apa Qarun bumi duk telan satu hari satu hasta pada yang contoh. Satu hari satu hasta duk turun sampai neraka kiamat. Orang betul lah. Orang tak jauh mana lah. Kita duk kali ni. Ni benda-benda akidah nak selamatkan kita nanti di akhirat. Ni ujung-ujung umur ni cukup bimbang, kita takut. Kalau kita boleh fiqah waktu tu iblis nak main. Waktu Imam Mahyuddin Ibn Arabi, waktu dia duduk di Dimash, ada seorang ulama duduk di Mekah nak mati. Dia tengah mengajar, kata dia berhenti, dia ambil batu, dia balin. Semua ulama kata dia ambil dakwat pen, dia balin. Alhamdulillah. Habis pengajian dia bertanya, awak tu, dia kata di Mekah ada seorang ulama alim dalam bidang tauhid dan juga dalam bidang fiqh. Waktu dia nak mati ni ada dua orang di tepi dia. Satu malaikat rebut nak ambil nyawa, iblis nak ambil akidah. Aku kesian tengok dia dalam keadaan sakit sakaratul maut, iblis nak curi iman dia. Dia ambil batu balin iblis. Iblis mengelak, masa tu malaikat hantar nyawa. Selamat dia. Lepas pergi di Mekah tanya apa kata betul. Dan lama ni teruk macam nak pergi akhirat boleh ucap macam tu. Terbimbang tu. Lama zaman dulu. Tambah zaman kita ni. Tak apa. Ni biar apalah dia kata boleh buat kerja gerak kayu gaji mana-mana ambil ubah kampung pun tak apalah. Umpamanya yang telah diyakinkan halal kerjanya, buatlah kerja ni, tak apa, janji halal. Dan upahnya pendek dan upahnya kerjanya halal, kerjanya dan upahnya nisbah kerja buat apa halal, nisbah duit yang dapat apa halal. Pendeknya, mana kesimpulannya, tidaklah yang dicela-cela, tidaklah yang cela-cela kepada yang pandai-pandai apa pekerjaan itu, melainkan orang yang tak pandai jua. Apa dia kata ni? Pendeknya kesimpulannya, tidaklah yang cela-cela perkara-perkara yang cela-cela tu
kepada yang pandai apa-apa pekerjaan itu, melainkan orang yang tak pandai jua. Apa maksudnya ni? Jadi dulu nampak nak bahasa, nak pegu bahasa dengan murad dia tu. Saya tengok, tidaklah yang cela-cela kepada yang pandai-pandai apa-apa pekerjaan, akan apa pekerjaan, melainkan orang yang tak pandai jua. Dah dia kata sama-sama tak pandai, dan kawan ni nampak celah kawan tu, kawan ni nampak celah kawan ni, wahai dia sendiri pun tak pandai pun. Dan mana kita ni, kita bukanlah kita nak cari keselamatan daripada pihak agama, tapi kadang-kadang kita lebih meraihkan pendapat-pendapat orang, sedangkan dia sendiri pun kan bukanlah di tempat yang elok. Kadang-kadang kita lebih pada nak jaga nama dan nak jaga daripada sisi manusia, dan sedangkan dia sendiri pun tak ni kita nak daripada sisi manusia. Jangan kita nak nilai amalan kita ni sudut timbang daripada sudut agama. Kalau agama kata elok, eloklah, walaupun daripada pandangan mata orang benda tu bukan benda yang elok. Tu maksudnya. Hendaklah saudara-saudaraku tahu bahawasanya awal agama itu, mana awal ni perdu ataupun humli. Dia awal lain, awal lain. Awal ni sebuah masa. Siapa yang awal-awal sampai di sini hari Jumaat, tu awal-awal. Dan awaluddin ma'rifatullah tu maksud awal di situ dengan makna humli, dasar utama, perdu yang paling dasar dalam agama kita, kenalkan Allah Ta'ala, yakni kenalkan sifat, kenalkan zat Allah Ta'ala. Mana kenal zat, kenal sifat ni, hukum zat dan hukum sifat Allah. Kenal lagu mana yang kata ma'rifatullah ni? Dengan makna mengaku dan jum. Jum tadi tasdik sama lah, bahasa petani lah. Kalau sebahagian Tok Guru dia kata jum tu makna perkara yang kita mengaku tu bertentang dengan masodak, dengan hakikat benda tu memang betul dengan apa yang kita akui, dengan perkara yang diakui tu. Contoh macam kita mengaku sifat Allah Ta'ala ni, salah satu dia wahdani asa. Asa ni tidak berbilang-bilang zat Allah Ta'ala. Dan mana apa yang kita i'tiqad ni bertentang betul. Bertentang ni bahasa orang Kedah. Kalau tak kira bahasa Sarawak, bertentang ni macam belaga. Tak. Tentang elok orang Kedah cakap tentang elok tu bukan makna lawan, tak. Masuk elok. Jadi jum ni makna perkara-perkara yang kita mengaku, yang kita i'tiqad, memang hakikat sebenar benda tu begitu. Itu dia panggil jum. Mengaku dan jum akan sekalian bahagian yang tiga bangsa yang bersangkut paut dengan dia, dengan tiga bahagian tadi. Dan wajib, akal apa semua tu, wajib, mustahil, harus apa tu. Tu tiga bangsa tu lah. Dan kenal dan jum pula akan rasul dengan makna begitu juga. Makna kita mengaku dan jum apa yang kita i'tiqad memang sebenar apa yang dibawa oleh agama, begitu hakikat dia. Dan tiga bangsa itu, satunya wajib akal, keduanya mustahilnya, dan ketiga jaiznya. Tiga bangsa tu mana pada nisbah Allah wajib kita tahu, wajib akal dia, dan mustahil akal, dan harus pada akal. Begitu juga nisbah bagi rasul-rasul utusan Allah ni. Inilah yang dinamakan dia ni, tiga bangsa ni, dengan hukum-hukum akal. Ni dalam masail dulu kita dah jelas dah. Kita baca laju sikit lah. Maka jadilah hukum-hukum akal ini wajib di atas kita tahukan dia sebagai wajib wasail namanya, yakni tangga. Wajib akal ni sebagai tak dapat tidak terhenti atas mengenalkan Allah, mengenalkan sifat-sifat Allah, tidak dapat tidak melalui kena reti wajib akal, mustahil akal, dan harus akal. Bukan nak ke benda tu, nak ke diri sifat Allah tu, tapi tak dapat tidak nak kenal sifat Allah melalui hukum akal. Dan jadi wajib wasilah. Macam kita kata wajib semayang. Semayang tu maqasid, wasilah dia ambil wuduk. Nak ke semayang, tapi tak dapat tidak nak semayang, kena ada ayat semayang. Tak dapat tidak nak kenal Allah, nak kenal hukum akal. Jadi hukum akal ni sebagai wasilah, sebagai tangga, sebagai perantaraan untuk kita mengenal Allah. Bandingan macam kita kata semayang kan, mudahnya
Sembahyang tu maqasid yang kita nak, tujuan matlamat kita nak sembahyang. Tak dapat tidak, mana-mana orang nak sembahyang kena ada wuduk. Jadi wuduk ni sebagai wasilah untuk sah sembahyang. Tak boleh sembahyang tanpa ada wuduk. Tak boleh kenal Allah tanpa tahu hukum akal. Bukan nak ke wuduk tu, nak ke sembahyang tu. Tapi tak boleh cerai lah. Kod mana nak lalu bagi sah sembahyang, kena ada ayat sembahyang. Begitulah, kod mana pun nak kenal Allah Ta'ala, kena reti hukum akal. Mana boleh kita kenal Allah tanpa kita reti hukum akal? Tak boleh. Tu dia punya kaedah dia begitu. Dia panggil ma'rifah ammah dia begitulah. Kalau ma'rifah khassah ni semua campakkan Allah. Dan dia panggil ma'rifah bizauqi ni, dan tu darjah atas, kita darjah bawah tak lepas, tetapi dia mengaku darjah atas. Kalau tak masuk je satu tak masuk, abang darjah 6 mana? Dia tak boleh. Kok mana kena lalu dia punya saluran dia begitu. Begitulah yang kata wajib wasail ni, wajib wasilah, wajib perantaraan sebagai tangga untuk kenal Allah. Tak dapat tidak kita kena reti hukum akal. Maka yang wajib pada akal itu ialah barang yang tak dapat terimakan ternafinya, tertakdaknya, dengan makna tak terimakan daknya atau ketiadaannya. Ni dak ni nisbah amrun iktibari, ketiadaan ni nisbah wujudi kan. Ni kita maklum lah, kalau benda yang wujudi, kalau ada kita kata ada, kalau tak ada kita kata tak ada kan. Kalau ketiadaan ni nisbah kepada benda wujudi, kalau dak ni nisbah pada amrun i'tibari. Sebab sifat Allah ada yang amrun i'tibari, ada sifat yang bangsa wujudi. Sifat salbiah amrun i'tibari dan sifat ma'ani sifat wujudi. Jadi kalau ada kita kata ada, kalau dak kita nafi. Kalau sifat amrun i'tibari kita nafi dengan dak. Kalau ketiadaan itu kena pada sifat wujudi. Ataupun sebagian ulama kata dak ni nisbah kita hukum, ketiadaan nisbah ke diri benda. Contohlah, kita ambil air teh, kita minum. Bila kita minum, baru kita reti kata, dan kita faham kata gula teh ni kelat. Sebab apa kelat? Sebab tak ada gula. Tak ada gula tu nisbah hukum. Adapun diri air teh yang tak ada gula, orang tak panggil teh yang tak ada gula. Bahasa yang betulnya teh yang ketiadaan gula. Maknanya ketiadaan tu kena kepada diri benda hakikat. Tak ada tu nisbah kita hukum. Dan tu maksudnya tu. Sifat Allah Ta'ala nisbah bagi kita tak ada lemah pada zat Allah. Adapun nisbah zat Allah yang berkuasa, ketiadaan lemah. Ketiadaan kena kepada zat Allah, kena diri benda. Berbeza antara dak dan ketiadaan tu. Sebab tu dalam bab-bab sifat yang betul bahasanya kan, ketiadaan lemah, ketiadaan bisu, ketiadaan tuli, tu sifat istihalah dia tu, ketiadaan. Kalau dak tu nisbah kita hukum. Sama ada yang tentu ada atau yang tentu sungguh. Ni sebagaimana dulu lah. Barang tadi ni termasuk sama ada benda wujudi atau i'tibari. Tentu ada tu kena pada wujudi, tentu sungguh tu kena pada amrun i'tibari. Jadi sama ada sifat tu amrun i'tibari ke sifat wujudi ke, kita tak terima nisbah belah tak ada tu dan tak sungguh. Kod mana tak boleh tak ada, mesti ada. Tu dia panggil wajib lah. Bagaimana dalam wasail dulu ni. Ni kita lah jujur dah ni, tak payah sangat. Kita dah balas wasail dulu. Kita lain ni murid dia sama ya. Cuma penghuraian cara ibarat dia tu yang lain sikit. Sama ada yang tentu ada atau yang tentu sungguh dan sungguh ti juga. Sungguh dan sungguh ti ni kalau tarik ada ni bezalah. Sungguh ni nisbah kita hukum. Kalau sungguh ti tu kena nisbah kepada diri benda. Dan macam kita kata air tu sejuk, sungguh tak? Sungguh. Adapun sejuk pada air tu dia panggil sungguh ti. Dan ada beza sungguh dengan sungguh ti tu. Dan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kamalat. Sungguh tak? Sungguh nisbah hukum belah kita ni sungguh. Adapun
nisbah pada diri zat Allah Ta'ala, sungguh ti Allah tu bersifat dengan sifat kamalat. Tu panggil sungguh ti. Pada akal, beginilah maksud daripada perkataan ulama, barang yang tidak ditasawurkan, yang tidak dapat dirupakan dan dibenarkan pada akal tiadanya. Mana nisbah tak ada ni, akal tak boleh terima. Kod mana mesti ada, tak boleh tak ada. Kita reti melalui akal begitu keadaan hakikat benar. Maka diri benda yang kita hukum begitu, itulah dia panggil wajib. Perkara-perkara yang wajib mesti ada. Allah Ta'ala ni boleh dah tak ada? Tak boleh. Mana boleh Allah tak ada? Sebab apa? Allah mesti ada. Bukti dari kita ni ada. Macam mana kita ada tiba-tiba Allah Ta'ala tak ada? Mestilah Allah ada, kan? Adanya kereta mesti ada tukang dia. Boleh kereta ni ada sebiji-sebiji? Mana boleh. Dia kena ada pengeluar dia, orang yang buat kereta tu. Boleh kita terima kata kereta ni baru diterbitkan tanpa ada siapa yang mengeluarkannya? Kita pun tak boleh terima, kan? Pasal apa belah akal, belah alam ni kita boleh terima, alam semula jadi, kan? Belah kereta tak boleh terima. Dia kata ni ada produk baru ni, siapa buat? Tak ada siapa buat. Tentu keluar main gitu, hang sembang mengarut, kan? Handphone baru mana? Tak ada nak cakap, boleh tak ada nak tekan, boleh cakap lah. Duit pun tak payah bayar. Siapa buat? Tak ada siapa buat tahu ada gitu lah. Mengarut dah, kan? Ni siapa buat ni? Redmi ke Realme ke Sony ke apa ke Samsung ke? Kita sendiri pun tak boleh terima benda yang ada, tak ada tuan, tak ada tukang yang buat. Lagu tu alam pun. Pasal apa ni? Sebab alam, kita boleh kata alam semula jadi terjadi dengan sebab kitaran dan proses alam. Hak tu boleh terima pula. Dan tu orang bodoh, kan? Jadi ni sebab yang kata pada alam kita ni, mana kita tak boleh terima, tak terupa pada akal kita ni, kata benda tu tak boleh mungkin, dia panggil. Kod mana mesti lagu tu dia panggil wajib. Macam ada Allah, kan? Ada Allah Ta'ala ni akal kita ni tak boleh terima, ni sebab tak ada. Mana boleh tak ada? Bukti kata adanya Allah tu jelas di mata kepala kita, kan? Matahari yang duk memancar cahaya, takkan matahari itu ada dengan sendiri. Mesti ada satu kuasa yang hebat yang menjadikan matahari. Yang tu Allah Ta'ala. Mana boleh tak ada? Pasal bukti itu jelas, kan? Benda yang tak boleh kita tasawur pada akal, kata tak ada tu. Itu dia panggil wajib. Maka yang tentu ada itu seperti sifat kudrat Allah Ta'ala, dan yang tentu sungguh itu seperti sifat qidamnya Ta'ala. Tentu ada, mesti ada kudrat, mesti sungguh Allah bersifat dengan qidam. Dan qidam tu kita tak boleh kata mesti wajib ada qidam, sebab qidam bukan ada. Dan sifat sungguh menurut tibari, qidam makna sedia. Apa makna sedia? Tiada permulaan. Nisbah kita panggil sifat qidam tu sifat yang tiada permulaan. Diri Allah Ta'ala tu diri Allah Ta'ala yang ketiadaan permulaan. Ketiadaan permulaan tu kena pada zat Allah, tak ada mula tu, nisbah hukum. Tu wajib, mesti begitu, kan? Kita tak boleh kata ada qidam pada Allah. Sungguh qidam tu Allah Ta'ala. Sebab diri mula, diri tak ada permulaan tu bukan ada. Ada? Tak ada, kan? Tu qidam Allah Ta'ala sah saja. Semua makhluk ni ada qidam. Ada satu benda yang apa nama tak ada mula tapi ada akhir. Sebab tu dalam bab wujud qidam ni ada 4 benda, kan? Perkara yang ada mula, ada akhir. Ada yang tak ada mula tapi ada akhir. Ada benda yang ada mula, yang tak ada mula, ada akhir. Ada benda yang tak ada, yang ada mula, tak ada akhir. Ada 4 benda, kan? Yang pertama, perkara yang ada mula, ada akhir. Macam kita lah. Kita ada mula, tengok surat beranak, kan? Tu mula kita, akhir kita tunggu mati. Tu kita ni makhluk ni banyak ada mula, ada akhir. Ada benda, ada perkara yang tak ada mula, tak ada akhir. Tu zat Allah dan sifat-sifat dia. Mula pun tak ada, kesudahan pun tak ada. Yang ketiga, ada perkara yang ada mula tapi tak ada akhir. Mula ada, baharu ni. Apa dia? 10 benda. Lauh, arash, kursi, dan syurga, neraka, anak bidadari, ajibuz zanak, 10 benda. Lauh apa semua tu ada 10.
Tu benda yang ada mula. Dulu tak ada. Kemudian Allah jadikan sampai bila-bila Allah kekalkan. Allah kekalkan sampai bila-bila tak binasa. Ajbuz zanak. Ajbuz zanak tahu. Orang Kuala Lumpur panggil apa ajbuz zanak? Tulang sumsum lah. Kami sini panggil tulang cenongging. Belakang sulbi ni dia tulang kecil. Haban pertandaan. Nanti roh Allah tiup balik. Piu, dia keluar roh tu pergi hinggap dia roh anak tu. Semua manusia ni mati binasa hancur pun habis. Kan kecuali ajbuz zanak. Kan ajbuz zanak ni hak kita hak kecil sekali kalau terbang tak nampak. Dia tinggal. Nanti bila Allah tiup, malaikat tiup sangkakala yang kedua, roh ni contoh abad nanti bangkit semula dalam kitab-kitab tauhid ini adalah jadi semua roh manusia ni Allah bubuh dalam sangkakala tu, tiupan sangkakala Israfil tu. Semua roh ni makhluk semua duduk dalam tu. Dia bersusun, bukan susun penuh macam kita isikan. Pada air kata dia bersisi, dia ada petak ada sopa dengan buah paya. Kan buah paya dia ada kan. Ini hak ni roh orang beriman. Hak kapiak duk tang ni kelam. Bila wa nufikha fis sur fa idahum minal ajdas ila rabbihim yansilun. Bila malaikat tiup, keluar roh ni, terbang pergi cari balik ajbuz zanak masing-masing. Pergi masuk situ. Bila masuk situ Allah turun hujan yang bentuk sebagainya susu, naik sampai lebih daripada 12 kaki. Hujan tu membina balik tubuh badan kita. Perak. Naik balik jadi orang. Lu contoh dalam bab bangkit semula menuju samayat kan. Wa nufikha fis sur, cepatnya proses tu. Fa izahum, tiba-tiba mereka itu, yakni makhluk-makhluk yang Allah hidup semula ni, ila rabbihim yansilun, bersegera bangkit untuk hari perhitungan. Kita ping malaikat tip yang kedua, terbit. Ajbuz zanak kita ni tinggal. Ruh tu dia tak akan masuk, hak ni pergi masuk, masuk tak ada. Masing-masing dia ada tuan dia lah. Turun masuk. Ajbuz zanak ni sebagai tunggui tinggal. Nak membukti kejadian kebesaran Allah nak tunjuk kan. Masuk sini bina badan balik. Ni tak binasa. Hak tu ada mula. Wal jismu yubla ghairu ajbiz zanabi wa ma syahidun baliyan wala nabi. Dalam matan Zubat sebut wal jismu yubla, tubuh badan kita ni semua akan menjadi reput dan hancur. Wal jismu yubla ghairu ajbiz zanabi, kecuali ajbuz zanak ni. Wa ma syahidun baliyan wala nabi, yang tak reput tak hancur ni jasad para anbiya, jasad orang yang mati syahid. Ada lebih kurang 7 manusia, 8 manusia yang Allah pelihara jasad. Lepas ni tiup meruh lah, badan duk ada seketut lah. Macam lagu kita ni semua kena kumpulkan naik balik. Wa qul yu'adul jismu bitahqiqi wa qila an anadamin wa qila an tafriqi, dalam Jahrah sebut. Wa qul yu'adul jismu bitahqiq, katakan olehmu dikembalikan tubuh badan kita ni dengan perkataan yang tahqiq, sebenar sungguh. Mana badan kita ada Allah ni, badan ni juga nak menanggung azab, badan ni juga nak terima nikmat Allah dalam syurga. An adamin wa qila an tafriqi, kalau ulama kata hancur habis, kalau ulama kata daripada hancur reput tapi masih ada sisa dah. Dia tahu asam ayat dah lah. Untuk apa tu? Abang kata benda yang ada mula, tak ada mula, tak ada pengesut. Ajbuz zanak ni dia tak hancur. Masuk roh naik balik badan kita melalui ayak yang Allah turunkan bagaikan hujan tadi ni sampai 40 hasta, termasuk dia bina tubuh badan perak. Akhir jadi balik tubuh badan kita yang asal. Ajbuz zanak tu dia tak hancur. Dia tak binasa, dia panggil. Satu bahagian lagi tak ada mula tapi ada akhir. Apa? Kan dia tak ada mula, qidam, tapi dia tidak baqa. Syurga ada mula, Allah cipta. Bila Allah buat ada mula. Ni benda tak ada mula tapi ada akhir. Dia panggil adam makhluqat.
Amrun Iktibari. Dia tak ada mula. Ada makhlukat ada mula. Memang sedia kala manusia tak ada daripada dulu. Dan kemudian bila Allah mula buat nur, maka kesudahanlah bagi adam makhlukat. Adamuna al-ajali wajibun. Ketiadaan kita makhluk apapun pada azali adalah mesti begitu. Sebab semua makhluk Allah ni tidak ada qidam. Baqa ada, tapi baqa tu bukan baqa binafsihi, dia panggil baqa bi ghairi. 10 benar tadi ni sifat baqa, tapi panggil baqa bi ghairi. Dia panggil baqa tak sejati. Allah ni baqa, dia baqa sejati, baqa zati, bukan aridi. Buah tu buah kitab Faridah. Dan Faridah, kekal Allah ni kekal zati lagi sejati. Apa maksud kekal zati? Mana memang jenis zati ni memang diri tu jenis kekal. Kalau kita ni 10 benar tadi dia panggil baqa aridi. Apa baqa aridi? Baqa yang mendatang. Apa makna mendatang? Bukan kekal sendiri dia, Allah mengekalkan dia. Kalau mengekalkan lain, yang kekal lain. Jadi kalau dikekalkan, tu dia panggil terima binasa. Kalau bangsa kekal, dia tak terima binasa. Allah Ta'ala ni bangsa jenis kekal, tak terima binasa. Kalau jenis dikekalkan, terima binasa. Mana syurga neraka kalau Allah nak binasa boleh tak? Duk tunggu lagi. Dia tak kekal sejati kot tu. Dia tak panggil kekal tak sejati. Allah ni kekal sejati. Tu murad Syekh Ahmad tu, kekal sejati tu. Kekal sebenar-benarnya. Kita bukan kekal sebenar-benarnya, kita pun dah binasa. Muzanab kita Allah kekalkan, tapi terima binasa. Habis tu. Dan yang mustahil pada akal itu ialah barang yang tak terima sungguhnya dan sungguh tinya. Kita tak boleh terima pada tasawur akal kata benar benda tu dan sungguh dan ada benda tu. Sama ada yang tentu tak ada atau yang tentu dak jua pada akal. Ni nisbah masalah. Kita kata wujudi dengan amrul tibari lah. Beginilah maksud daripada perkataan ulama, barang yang tidak ditasawurkan pada akal ada. Tak boleh terima pada akal kita kata sungguh dan ada benda tu. Tuli Allah. Tak boleh terima. Tak boleh terima kata Allah bersifat dengan tuli, sifat kekurangan. Tak boleh terima dan tak boleh sungguh pada zat Allah. Allah binasa nanti, tak boleh terima. Sebab ketuhanan, sifat kamalan Allah ni tidak binasa. Gah manusia ni dia ada penghujung dia. Hebat manusia dia ada penghujung dia. Lekeh pun ada penghujung, sihat pun ada penghujung, sakit pun ada penghujung. Ini nisbah makhluk pasal diri kita mungkin. Nisbah Allah yang maha kekal, mana boleh ada sifat yang mendatang. Itu sifat baharu semua. Mana boleh bersifat Allah Ta'ala tak boleh terima pada akal kita. Kata Allah terima binasa. Itu diri binasa tu dia panggil mustahil. Tak boleh terima pada akal kita. Diri ni mustahil ni. Maka yang tentu tak ada itu seperti lemahnya Ta'ala. Sifat lemah, ajzun. Lemah Allah Ta'ala ni. Nanti kita akan bicara dalam masalah sifat kudrat. Benda yang macam mana baru dikira lemah. Nisbah lagu mana baru dikira lemah. Bukan kata mesti tak boleh buat, kata lemah tak boleh. Macam Allah Ta'ala boleh tak buat isteri dengan anak? Boleh tak buat? Kudrat Allah boleh buat tak? Kalau tak boleh, Allah lemah. Kudrat takluk pada Dia pasal tu kata jawab pasal kudrat Allah, dia tak takluk pada mustahil, dia tak takluk kepada benda yang wajib, dia takluk kepada benda yang mungkin. Isteri dengan bini dengan anak Allah ni mustahilkah, mungkinkah, wajib? Mustahil. Kalau tak benar mustahil, tak buat pun tak nama lemah. Bukan kerja dia. Bukan kerja dia. Allah ni kerja dia buat benda yang mungkin. Takluk kudrat Allah sekara perkara yang mungkinat. Faqudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahima bihi ta'allaqat. Kudrat takluk perkara yang mungkin sahaja. Sebab tu selain pada perkara yang mungkin, kudrat tak takluk. Bila tak takluk, tidak dinamakan lemah kalau Allah tak buat. Tak timbul isu boleh buat tak boleh buat. Tu kerja dia. Macam kita hang cuba angkat mesin padi tengok. Mana nak larat hang lekeh, orang tak nama lekeh.
Memang kudrat kita tak padan nak angkat mesin badi tu. Tapi kalau tak angkat handset tak larat, awak nampak tak larat nak, baru boleh kita nisbah tak larat. Tak padan dengan kudrat kita. Tak boleh angkat mesin badi, orang tak kata lekeh. Tengok dia lekeh, awak kalau angkat mesin badi tu dia kan. Orang tak nama lekeh, macam kudrat kita bukan kerja kudrat kita tu. Macam benda yang kita patut tahu, tiba-tiba kita tak tahu, baru nama jahil. Kalau benda tu tak padan kita tahu, kalau kita tak tahu tak nama jahil. Kita orang cekak pasyak segenggam. Berapa ketui. Kalau kita tak tahu hang bodoh, orang tak nama bodoh. Pasal ilmu kita bukan takluk kepada benda-benda macam tu. Tapi kalau sampai ni apa? Datang apa? Memang bodoh. Pasal benda pengetahuan kita mungkin ketahui. Kalau dengan pasyak tu bukan takluk ilmu kita. Ilmu kita tak takluk situ. Takluk ilmu, takluk meratai lah. Takluk kudrat, takluk setengah sahaja. Iaitu takluk yang ditakyinkan oleh iradat. Walaupun benar mungkinat pun bukan Allah takluk semua. Takluk semua suluhi. Takluk sebahagian tanjizi kan dalam bab tauhid apa kudrat nanti ya. Habis. Dan yang harus pada akal itu ialah barang yang yakni perkara-perkara yang boleh jadi kedua belah adanya dan terima kedua atau tiadanya, makna pada zaman yang lain dan tempat yang lain. Berlakunya atau taknya beginilah maksud daripada perkataan ulama. Macam dah mungkin kita lah, diri kita ni perkara-perkara yang mungkin, termasuk yang mumkinat kan. Jadi boleh terima belah ada, boleh terima tak ada. Mana Allah nak takdir kita tak ada terus menerus pun boleh. Allah nak bagi kita ada pun boleh. Allah nak kekalkan kita pun boleh. Allah nak binasakan kita pun boleh. Jadi kita ni termasuk perkara-perkara yang harus tak ada terima, tak ada orang kata apa, tak ada bertentang lagu mana, tak mesti tak ada apa tak ada. Mana boleh ada, boleh tak ada, boleh lemah, boleh ada kudrat. Itu kita perkara-perkara yang harus. Ini sekalian yang makhluk ni lah, sekalian yang mungkinat ni. Habis itu. Dan beginilah maksud daripada perkataan ulama, barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya, yakni pada ketika yang lain-lain, bukan masa yang satu, ada pun situ, tak ada pun situ, tak boleh lah, mana zaman lain-lain lah. Maka yang diterimakan ada dan tiada itu seperti langit bumi, dan yang diterimakan berlaku dan tidak itu seperti gerak diam. Ini sebuah amrul i'tibari. Dan terima ada tak ada ni mana kena pada perkara yang wujudi. Jadi perkara yang wujudi ni terima ada, terima tak ada. Macam langit sebelum kejadian dia terima tak ada, bila ada terima ada. Satu hari Allah binasa terima tak ada pula. Benda yang harus pada Allah Ta'ala. Dan yang terima berlaku dan tidak itu seperti gerak diam. Ini amrul i'tibari bagi jirim di sisi qaul yang mu'tamad. Gerak diam itu perkara yang harus, perkara yang harus bagi jirim. Jirim ni ma muli'a qadran minal faraq, barang yang memenuhi kan qadar daripada tempat kosong. Ini faraq mauhum. Macam kita kata ketui batu, itu termasuk jirim sebab dia nak ruang yang menceluh qadar tubuh dia untuk dia duduki di situ kan. Pergi jirim lah, jenis badan kita ni perlu ruang. Perlu ruang-ruang ni jenis jirim lah, jirim jisim ni lah. Habis itu, maka yang harus pada akal inilah tercabang jadi wajib adat dan mustahilnya mustahil adat dan wajib aridi. Misal yang gelar jadi panggil wajib adat itu seperti kenyang apabila makan banyak. Daripada harus pada akal ni, perkara-perkara yang harus pada akal ni lah tercabang daripada sini, terbit pula berkenaan dengan hukum adat, hukum kebiasaan berlaku. Jadi berulang berlaku sekurang-kurangnya 2 kali, maka adat hukum dia mesti itu pada adat boleh menyalahi. Sebab makan, bila kita makan banyak, tobat kenyang. Bahasa tobat tu mestilah tobat kenyang. Boleh tak makan banyak tak kenyang? Boleh jadi. Tapi kebiasaan dia, adat dia, bila kita makan banyak kenyang. Santai sampai 7 pinggan tak kenyang lagi. Itu dia panggil wajib adat. Wajib adat harus menyalahi, dia harus akli. Dia termasuk harus akli. Betul. Jemaah kata wajib adat, mustahil adat, wajib aridi, semua dia termasuk harus zati.
termasuk perkara yang harus, dan dia panggil harus pada akal. Saya kira adatnya kebiasaan berlaku berulang-ulang kali, sekurang-kurangnya 2 kali, maka dia dikira perkara yang wajib pada, dia kira adat dah lah. Mandi basah, bakar hangui, irih putui, tu termasuk wajib adat tu. Tapi boleh menyalahi, boleh menyalahi, malah ada yang menyalahi setengah-setengah perkara wajib kita mengaku menyalahi. Kan kerat putih, adat dia begitu, wajib adat. Kalau kerat dengan pisau tajam mesti dah putih. Tapi boleh berlaku kerat dengan tajam pun tak putih. Macam Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Nabi Ibrahim sembelih anak dia, Nabi Ismail. Tajam tu. Asah pisau 2 minggu. Kan? Cerita Nabi Ibrahim, cerita sikit lah. Dia fikir banyak-banyak, dia pening juga. Kan? Nabi Ibrahim ni mula-mula dia menikah, kahwin dengan Siti Sarah. Lama dia menikah, tak boleh anak. Lepas tu dia bernazak. Dia kata, kalau aku dapat anak, aku nak buat korban. Pada tu Sarah ni dah menikah lama tak ada anak. Dia ada seorang hamba yang dihadiahkan oleh Raja Mesir. Dan cerita waktu Nabi Ibrahim bawa Sarah tu, yang Mesir tangkap, dan nak ambil bini dia Sarah, cerita panjang dalam Qisasul Anbiya tu. Akhirnya lepas hadiah dekat dia tu seorang hamba yang bernama Siti Hajar. Akhirnya dia Sarah ni hadiah kepada Nabi Ibrahim ni Hajar. Bila ada Hajar, Nabi Ibrahim pun setubuh dengan Hajar ni. Akhirnya Hajar ni mengandung. Bila mengandung, cemburu lah. Kan? Tak apalah. Sampailah dapat anak Nabi Allah Ismail. Nabi Ibrahim pintak di Mekah apa duduk. Dia duduk di Baitul Maqdis. Lepas tu sampailah umur dia 7 tahun. Sampai naik setengah ulama kata belah tahun. Tiba-tiba Nabi Ibrahim mimpi malam tu Allah suruh buat korban. Baru Nabi Ibrahim teringat. Masa tu Nabi Ibrahim umur dia dah 90 dah. Dan dah lah menikah tua dah, lama tak boleh anak. Boleh anak, Allah suruh sembelih pula. Kita bukankah dulu ni suruh sembelih anak buat korban? Kena buat korban, dia pun mangkit esok sembelih 100 ekor. Malam kedua mimpi juga sembelih pula hari kedua. Malam ketiga mimpi juga sembelih lagi 300. Malam keempat mimpi juga. Ni nak melih apa ni sampai 300-400 ekor lah ni. Akhirnya Tuhan kata sembelih anak hang. Ni yang dugaan berat kat Nabi Ibrahim, jiwa cekai Nabi Ibrahim. Akhirnya dia pun bila lagu tu dia naik burak pi ke Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis pi ke Mekah. Sampai depan Nabi Allah Ismail tu baru dia cerita. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma za tara. Ya abadi if'al tu'mar satajidu inni insyaallah minas sabirin. Ini cerita dalam Quran. Wahai anak kesayanganku, anak seorang tu, anni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi, aku melihat di dalam mimpiku, anni azbahuka, Allah perintahkan aku untuk sembelih kamu, fanzur ma za tara, kamu cuba fikir tengok apa pandangan kamu. Nabi Allah Ismail kata, ya abati, wahai bapa kesayanganku, if'al tu'mar, lakukan dan laksanalah apa yang Allah perintah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, aku ni insyaallah di kalangan orang yang sabar. Nabi Ibrahim asah pisau lama ni, asah sampai 2 minggu asah pisau. Tajam ni ya Allah, tahu rambut memutih. Akhirnya bila dibawa cerita ringkas, sampailah waktu dia nak sembelih Nabi Ibrahim. Masa tu bawa tali serakah. Dia berakah Nabi Ismail ni sampai ke kepala ikat. Gaya nak sembelih ni, masa tu tak pernah sembelih Ibrahim. Nabi Ismail ni duduk beralih main belah ni, dia nak sembelih kot ni, muka kot ni kan. Ayah. Ay, awak. Ayah kalih muka cik kot tu, kok ayah tak agama. Tapi cerita banyaklah dalam tafsir ni, dia pesan dengan lapar wasiat apa, saya tak mau cerita banyak. Kalih Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kalih lalu. Nabi Ibrahim suar pisau nak sembelih. Ayah, pula dah dia kata awak. Buang-buanglah tali ni, nampak lagu tak serah diri pada Allah. Biarlah cik rela lah, walaupun tanpa ikat cik tak kelupuk. Ibrahim buka tali. Lepas tu mula sembelih. Bila sembelih ni Ibrahim duk gerak, tak tengok lah, nyayak mata duk turun ni. Tu muka kalih pikul lin.
Nabi Ismail kata, ayah sembelih dak gini tak apa-apa pun. Dia kata, aku duk geluh lama dah ni. Angkat-angkat tengok, tak makan. Dia kata pisau ni. Geluh pula, tak makan. Angkat sekali lagi, tengok tak makan. Nabi Ibrahim tikam ni kan. Perut bergulung pisau. Ibrahim kata, tak makan. Tuh. Padahal pisau tu cukup tajam. Kan? Pisau cukup tajam, Nabi Ibrahim tu pisau. Allah takdirkan pisau tu cakap dengan Nabi Ibrahim. Pisau tu kata, amarani Khalilullah. Amarani Khalilullah wa nahani Rabbul Jalil. Menyuruh daku Khalilullah, menegah daku Rabbul Jalil. Aku ni Allah Ta'ala perintah tak bagi makan. Nabi Ibrahim nak makan. Tu pisau tajam. Kan? Kalau ikut adat, sekali ya rub jalan. Tapi pasal pisau tu tak makan, dia bukan wajib akal, dia wajib adat. Wajib adat harus termasuk dalam harus adat, harus pada akal. Mana boleh menyalahi. Wajib pula kita ikut begitu. Ini nak abang pecahan di situlah yang ulama faham. Terbit mai wajib adat, harus adat lah apa semua tu. Seperti kenyang apabila makan banyak. Adat dia bila makan banyak sampai sekawah tak kata kenyang. Kan? Mestilah kenyang. Tapi boleh menyalahi. Tu yang kata harus tu. Kan? Adat saja. Kita ni terlalu kuat pegang adat. Makan ubat mesti lega. Hangka mesti lega ni macam mana ni? Saya berani confident ni. Hak benda harus akli pergi jadi wajib akli. Kan? Kita tanya doktor, ni macam mana doktor ubat ni? Dia mesti lega punya 50 kita orang try semua jadi kan. Bab benda harus akli yang sampai jadi wajib akli. Hak bab Tuhan yang tak nampak pula. Bodoh sungguh doktor tu. Kan? Tak Islam. Dia akal dia diguna tak kena cara. Hak benda yang wajib adat dia kata mustahil akal. Benda tu harus akal ya. Kan lega kita makan tu harus. Nak tak lega belambak orang makan ubat tak lega. Kan? Ubat habis beratus duk sakit situ. Tak jaya tengok ubat hospital. Balik orang makan bergantang dah. Akan lega apa? Kan? Belah tak lega banyak pada belah lega. Dia duk pegang situ kita. Tak reti hukum akal. Kata ni macam mana ni kalau makan tak lega. Jangan cakap lagu tu. Saya berani ambil balik. Dia terlalu pegang kuat dengan adat. Pegang kuat dengan adat ni ulama kata sebab membawa kufur boleh jadi. Dia ada 7 sebab membawa kepada ridah. Salah satu dia panggil rabatul adi. Terlalu kuat pegang adat. Mana boleh menyalahi. Kalau makan ubat 4,000 ni mesti lega punya. Kan? Tengok-tengok habis 8,000 haram tak lega. Kan? Dia terlalu kuat confident dia melebihi. Kan? Padahal benda tu pun tak confident. Banyak makan ubat ni mesti jadi sihat tubuh badan. Tak ada lagi mesti sihat. Tengok dia masuk ubat makan ubat. Contohlah kan. Dia terlalu confident benda yang harus akli. Bukan benda wajib akli. Wajib akli bolehlah tak berubah. Dia silap pasang skru. Dan yang jadi mustahil adat itu seperti buah dengan tidak berpohon. Mustahil adat tapi benda tu boleh berlaku. Kan? Makan banyak wajib kenyang, tak ada pokok buah ada. Kan? Boleh berlaku. Tapi pada adat mana boleh main buah kan kalau tak ada pokok. Pada adat mana boleh ada anak kalau tak ada mak bapak. Habis Adam dengan Hawa tu mana ada mak bapak. Kan? Wajib adat. Tu dia panggil wajib adat. Kebiasaan dia sunnatullah. Allah buat manusia melalui ibu dan bapa. Tapi ada manusia yang Allah jadikan bukan daripada mana. Banyak kan. Nabi Allah Isa bukan main daripada mak bapa. Mengandung mulai YouTube dia. Nabi Adam sendiri pun Allah buat daripada tanah. Hawa Tuhan buat daripada adla'il awash. Tulang rusuk sebelah atas sebelah kiri Nabi Adam ni. Tarik. Wa innama khuliqna min adla'il awash. Tuhan kata dijadikan perempuan itu daripada tulang rusuk laki-laki yang atas. Nabi Adam tidur, malaikat tarik rusuk ni tarik.
buat gua mana? Tu kuasa Allah Ta'ala. Kan? Makan banyak kenyang, apabila makan banyak wajib kenyang, apabila makan banyak dia panggil wajib adat. Banyak juga kes yang makan banyak tak kenyang pun. Nabi Sulaiman minta ke Allah Ta'ala nak beda rezeki kan. Tuhan tanya Nabi Sulaiman, ada permohonan apa wahai kekasihku? Dia kata, boleh tak nak minta sari, nak bagi rezeki kat makhluk ni? Tuhan kata, tak boleh buat. Minta kat sari, tak apa. Akhir sekali Nabi Sulaiman nak bagi rezeki kat makhluk, termasuk semut apa, wui urusan payah nak beda duit beri mempeninu kan, kena kaki tangan ramai. Tapi Nabi Sulaiman nak tengok kuasa Allah Ta'ala begitu hebat dalam soal irzak, bagi rezeki ni. Dia himpun habis makanan-makanan apa semua ni untuk dia jamu semua makhluk ni, termasuk binatang apa semua. Dia buat satu persiapan makanan yang cukup banyak, dia nak jamu semua lah. Tiba-tiba bila dia jemput jamu, ikan pun sekok yang makan, tak cukup. Ikan pun makan sekok. Dia kata tak cukup wahai Nabi Allah. Nabi Sulaiman taubat terus, tak mau minta lah. Benda-benda macam tu kan. Tu makan tak wajib, makan kenyang. Bila makan banyak ni sentai sampai habis hak orang tu pun tak kenyang kan. Seperti buah dengan tidak berpohon. Buah ada, pokok tak ada. Berlambak kan. Kisah-kisah awliya pun ada, kisah-kisah Nabi pun ada kan. Saya dengar kisah Nabi Allah Ibrahim bersama seorang waliullah. Tu cerita panjang pun kan. Dia cucuk tungkat dia terbit 4 dahan. Seruk. Satu dahan buah tu 5, satu dahan buah limau, satu dahan buah apa nama anggur, satu dahan lagi buah kurma sebatang. Pasal Nabi Ibrahim jadi tetamu dah. Nabi Ibrahim kata sembang tengah jam dah, takkan tak ada ayak-ayak teh apa-apa. Dia pacak tungkat dia, pum, keluar 4 dahan. Sila wahai Tuhan, Ibrahim ni makan. Sedap, tak pernah makan sedap sampai tahun surga punya kan. Itu kisah Nabi Ibrahim. Mana ada pokok, main buah. Ibrahim orang tanya dia, siapa yang paling fakir dan siapa yang paling mulia di sisi Allah? Kan para rasul ni, mereka yang paling fakir, mana yang paling berhajat dengan Allah dan merasakan tak ada apa satu pun, memang tak ada apa satu pun, dan paling mulia di sisi Allah. Dia kata, akulah yang paling fakir, akulah yang paling mulia. Jibril turun, Jibril kata, dah wahai Nabi Allah Khalilullah, yang paling mulia bukan kamu tapi zuriat kamu itu. Siapa? Muhammad akhir Nabi itu yang paling mulia daripada kamu. Allah nak jadikan dia yang Tuhan buat kamu. Nabi Ibrahim kan rasa bersalah lah sebab dia. Yang kedua, bukan kamu yang paling fakir, tetapi ada seorang laki-laki yang duduk di satu bukit yang lebih fakir daripada kamu. Dia merasa diri dia lagi kuat bergantungan harap dia dengan Allah. Duduk tak mana? Jibril berhabak, dia pun pergi ragas duduk atas bukit tu. Nak jumpa seorang laki-laki yang beribadat ratus tahun dah tak pernah buat maksiat tak pernah tengok, tak pernah dengar, tak pernah terlintas. Nak seorang laki-laki yang tinggi dia hampir 500 hasta, besar duduk atas bukit dia buat ibadat. Dia pun pergi, Assalamualaikum warahmatullahi. Biar ada apa? Saya ni mai kalau boleh nak bersahabat dengan Tuan, boleh tak? Dia kata kalau nak kawan dengan saya 2 syarat. Syarat yang pertama, kalau lepas ujian, iaitu ujian dia, kalau kamu berjaya masuk dalam bukit tu, keluar dengan selamat, maka kamu boleh bersahabat dengan aku. Yang kedua, kalau kamu mampu berjalan atas ayak bersama dengan aku, boleh. Maka Nabi Ibrahim pun turun pergi bukit tu. Masuk bukit tu, rimau tu tinggi 300 hasta, panjang 500 hasta, besar. Dia dengar masuk, dia bunyi raw. Nabi Ibrahim kata, hang duk bunyi apa? Aku sumpah hang duk laknat Allah. Rimau tu tengok Allah Nabi Ibrahim turun mai sujud di kaki Nabi Ibrahim. Cuba, wahai Nabi Allah, tanpa bekas tapak kaki yang kamu tinggalkan, Allah tidak akan beri rezeki kepada aku. Rimau apa semua kenal datang.
Dan doalah kepada saya semoga Allah memudahkan rezeki. Nabi Ibrahim doa, ya Allah, permudahkanlah rezeki harimau. Sebab tu harimau kan payah cari teruk. Dan harimau tengok, bukan keluar pergi sampai 4 kilo, orang mati aku ni tak ada makan. Tapi saya sikit kata dia tunggu depan tu lah. Sekejap lagi kijang Khalid, boleh ke dia. Harimau kan, dia kena keluar pergi duduk. Ni harimau cari makan kan. Jalan relax. Kita tengok mendatang tu mesti Khalid punya. Dia pergi dekat, pergi sampai depan muka tengok. Hang tak nampak aku lagi kau. Kok tekak. Harimau rezeki marah. Kalau itu baru lelaki-lelaki ni boleh ni kan. Dia cerita panjang dalam kisah Al-Anbiya. Dia duduk sembang mai. Dah sembang lama tak ada yang aktif kan. Dia buat keluar tungkat dia cucuk perum. Biasa dia tengok tak ada kelengkap apa pun. Pinggan tak ada, dapur tak ada, tong gas pun tak ada kan. Tikam tungkat dia tu, terbit 4 cabang. Sila makan tuan, sila Nabi Ibrahim makan. Allah sedap semua. Sembang lagi. Benar-benar rumah tahu mana? Dia kata saya ada kat rumah tapi saya belah pulau tu. Jom nak pergi tengok boleh tak? Boleh tak? Tapi syarat boleh jalan tahiyat. Nabi Ibrahim jalan tahiyat sampai di pulau dia tu. Nabi Ibrahim tanya dia, dalam ke laut ni? Maklumat yang saya dapat, kayu yang jatuh zaman Nabi Nuh dulu sampai ke tak sampai dasar laut ni. Punya dalam laut Allah ni. Sebab tu dalam laut orang tak boleh tahu. Laut jengkat orang tahu lah. Laut dalam tu orang tak tahu. Sembang mengangung. Dia kata, tuan nak tengok tak benda yang pelik? Jom masuk dalam laut. Masuk dalam laut, dia ada satu kubur. Dia panggil raja segala raja. Sebab raja ni di bawah negeri dia ada 1000 negeri. Dia punya kuat kuasa dia ni. Dan dia ni juga umur dia 1000 tahun. Dan dia juga mempunyai 1000 isteri. Kan, punya hebat semua kekuasaan dia ada. Dia buat satu kata-kata hikmah dia di makam dia tu. Dia kata, aku ni Allah bagi kekuatan, aku berjaya menawan 1000 negeri. Dan aku Allah anugerah 1000 tahun. Dan aku ada juga anak isteri, iaitu isteriku 1000 orang. Habis nikmat dunia. Tapi ruginya aku tidak sempat beramal. Mati dalam keadaan miskin amal walaupun jenuh kata dunia. Dia teriak. Orang Nabi Ibrahim teriak. Laki-laki ni teriak waliullah ni. Tapi Nabi Ibrahim kata dekat laki-laki ni, wahai tuan, kamu seorang yang hampir dengan Allah, orang yang hebat. Tolonglah doa minta bagi saya ni selamat. Sama kan. Dia riau lagi derah. Dia tahu hang ni aku suruh doa ya. Dan sebenarnya saya dah lama berdoa kepada Allah untuk berjumpa Nabi Allah Ibrahim. Sampai hari ini saya tak boleh jumpa lagi. Saya malu dah nak minta ke Allah. Ibrahim kata, aku Ibrahim tu Allah. Dah dia kata Nabi Ibrahim doa, saya amin. Tu cerita dia tu. Nah, abang kata pokok tak ada buah tu. Pokok ada buah tak ada. Buah ada pokok tak ada. Itu berlambak kisah waliyah ke tu. Buah tak ada pun. Pokok tak ada. Nawawi Benten dia mengajak di Masjid Haram masa tu. Penghujung 1800. Mengajak mana Masjid Haram. Mengajak buat puasa. Dia tu zin kan. Jadi disunatkan kita berbuka dengan buah tamak ataupun rutab ataupun benda-benda yang mana. Mungkin Syekh Arab kata, Tok Guru nak tanya sikit. Kami di Arab ni ada buah kurma, di tanah Jawi ada buah kurma. Tak ada. Lama-lama sekali sampailah kapal besar tu. Betul orang Melayu buka pasal makan apa? Dia kata makan buah muktan. Lagu mana buah rambutan? Suara tangan belakang, dengar Nawawi Bentan kepak antin, perak. Tarik keluar meh. Ni lagu ni muktan. Pokok dia tahu mah. Nak murid dah keliling main muka. Sedap tu guru, sedap. Tu muktan kami. Tu waliullah. Suara tangan belakang ni bunyi dengar dia kepak antin ni. Perak. Tarik buat keluar main tu dia. Ni buah muktan. Dan lagu Syekh Daud. Dan Tok Guru dia Syekh Saman Madani kata, Daud duk dengar cerita bab derian lagu mana? Tok Guru nak ah. Tak lah, Mekah ada. Dah lah Tok Guru nak saya nak ambil. Tapi dia keluar Masjid Haram masuk balik. Buat 2-3 biji. Ni buah derian. Ambil tang mana Syekh Daud oi. Kan. Tu kisah-kisah waliullah banyak lah lagu tu. Kita musim buah pun pipi cari orang ambil lah. Bukan kata tak ada lagi musim. Dan tu
Kisah dalam Quran banyak kan cerita Quran. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nabi Allah Zakaria dia bela anak menakan dia yang bernama Maryam bin Imran. Dia ni mak dia mati kecil. Mak dia tu dua beradik dengan bini Nabi Zakaria. Jadi ni Nabi Allah Zakaria ni suka ambil yang kata Maryam ni dia kurung dalam masjid. Bukan kurung ke mana, dia ada mihrab dia tak. Tempat masjid ni pun mihrab, bilik khas dia tu. Jadi dia keluar buat urusan ni, dia tinggallah Maryam dalam tu, dia kunci pintu bilik, dia keluar main masjid, dia kunci lagi. Tapi bila Nabi Zakaria balik mai, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, bila Nabi Zakaria masuk dalam mihrab, wajada 'indaha rizqa. Tengok duk di tepi Maryam ni buah satu bakui. Buah apa? Buah yang tidak ada pada musim tu di negeri yang jauh mana halah. Siapa main tak? Qala ya Maryam anna laki haza, kata Nabi Zakaria. Maryam, oi, mai mana buah ni? Maryam kata huwa min indillah, itulah buah yang datang di sisi Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Banyak kisah kan bab ni. Tu buah dengan tidak berpohon berlambak. Kita pegang kuat mana ada buah, kalau tak ada pokok. Tu orang kuat pegang adat ni banyak rosak. Kerana akidah dia banyak bab karamat, banyak bab mukjizat dia tak boleh terima sebab dia terlalu pegang kuat adat. Mana boleh orang menjadi macam dengan Nabi tu. Bukan orang kata mukjizat, orang kata karamat. Buat-buat Wahabi, buat-buat tu tak boleh terima tu. Kan? Yaquluna min kalamin khairil bariyah. Mulut dia ucap hadis Quran sendiri dia tolak. Tu rugi. Dan yang jadi wajib aridhi itu seperti mati kita kemudian daripada hidup dunia. Wajib aridhi, wajib yang mendatangi. Mesti kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa melalui ruh ini pasti akan merasai mati. Sebab Tuhan kata za'iqah. Tuhan tak kata setiap yang bernyawa pasti mati, tak. Setiap yang nyawa pasti merasai mati. Saya mati ni dia ada waja'un wa faza'un. Dia ada pait maut. Rasa mati tu rasa. Dia panggil halaman kematian. Sebab yang menyawa ni dia mesti merasa sakit nak mati. Tak ada orang mati tak sakit. Dia tu Tuhan kata kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi kematian bagi makhluk ini satu perkara yang wajib, tapi wajib aridhi kan. Harus akal. Orang kalau Allah tak mahu bagi mati pun tak ada masalah. Bukan satu benda yang pelik kita kata. Dan Allah nak perkekalkan anak bidadari kan mati. Nanti nak ada tak Allah kekal syurga. Tak boleh semua mati. Malaikat maut pun mati. Tu kena faham, kena buh lopak dengan sekeru tu bagi kena. Kita banyak cerita gitu lah. Dobek-dobek ni pun tak baca ni, panjang ni. Baca surau tak boleh baca guni lah. Dia baca hurai satu-satu kita dah. Roh laju sikit. Maka janganlah saudara-saudaraku biar dan helak. Helak tu bahasa tani sama je. Helak dengan biar tu atau tafsir. Dan dia tak perkenal bahasa tani dia. Maka janganlah saudara-saudaraku biar dan helak. Helak kan dengan baca halak. Helak. Tapi nak eja tu payah buat helak kan. Tani mudah helak apa demo tu. Kan. Demo mari ceroboh tanahmu helak gitu. Helak tu hampir api gitu ya. Helak. Maka janganlah saudara-saudaraku biar dan helak diri masing-masing beri jadi jahil dan semabul ni kesamaran hukum akal. Bagi jelas betul-betul hukum akal, bagi kita boleh beza hak mana wajib, hak mana mustahil dan hak mana harus. Janganlah
Lama-lama pun duk biar duk takut tu orang kata. Duk sanak semaba situ. Dengan hukum-hukum adat. Bagi beza, boleh cam, boleh kita reti hak mana adat, hak mana syarak, hak mana akal. Wajib adat lagu mana, wajib syarak lagu mana, wajib akal lagu mana. Kadang-kadang hak tu pun tak tahu nak beza lagi. Kan? Wajib akal ni lagu mana, wajib akal ni lagu mana. Kan? Wajib akal dia ada apa? Dia ada 6. Kan? Wajib akal, wajib mutlak, wajib muqayyad, wajib nazati, wajib daruri, wajib nazari. Wajib akal ke 7. Afrad dia tu 7. Wajib zati, wajib aridi, wajib akal. Lepas tu wajib nazari, wajib mutlak, wajib muqayyad. Dia pecah dia kan. Nanti orang kita tak sah dah. Mustahil begitu. Mustahil zati, mustahil aridi, mustahil mutlak, mustahil muqayyad. Dia pecah menjadi 7 juga lah. Bagi kita tahu beza antara tu. Maka waktu itu sahlah waktu kita boleh beza kan. Mana Ustaz? Waktu semabur dan jahil antara hukum akal dan hukum adat tu sahlah, bolehlah dinamakan kita itu yang tidak berakal di sisi Imam Haramain. Mana orang yang tak tahu beza hukum wajib akal, mana yang kata hukum akal, mana hukum adat, mana hukum syarak ni, orang ni kalau tak tahu beza lagi, dia tidak berakal. Waktu tu bolehlah kita nak panggil dia hang tak ada akal. Dan bahasa kita boleh panggil tak ada akal, boleh panggil bodoh, boleh panggil bengong. Jangan panggil bahlul sudah. Sebab bahlul ni nama seorang ulama sufi, nama Imam Bahlulun. Dan Imam Bahlulun ni dia zaman Khalifah Harun Ar-Rashid waliullah. Orang Melayu tak kenal nak marah Bahlul, weh Bahlul. Bahlul ni nama waliullah, Imam Bahlulun. Jangan panggillah ke orang Bahlul, jadi kita ambil satu istilah jadi jahat pula. Macam zombie Zombie tu seorang ulama besar Afrika dulu ni. Orang putih nak buat cerita buruk nama dia, buh zombie. Kita bila nak zombie takut lah. Jadi satu perspektif buruk. Wahai nama seorang kekasih Allah. Zombie dia awal daripada Imam Zahabi lagi kalau tak silap ingat, dalam Syiar A'lamin Nubala tau. Nama sebenar saya lupa lah dulu apa era. Tapi zombie. Orang putih nak pergi nampak buruk dia. Zombie ni tu dia pergi mata keluar jalan terketak-ketak nak tokok orang. Banyak benda kita kena berbetui. Itu kata Imam Haramain, Imam Abdul Malik Al-Juwaini nama dia. Guru Al-Imam Syafi'i. Guru Imam Ghazali. Meninggal pertengahan di hujung-hujung, hampir hujung. Dia lebih kurang tak silap ingat saya, dia meninggal dalam 470 lebih Hijrah. Imam Haramain digelar Imam Haramain sebab ada 2 imam, 2 tanah haram. Tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Yang pertama ulama kata disebabkan nama Imam Abdul Malik Al-Juwaini ini dengan Imam Haramain disebabkan dia ini menjadi qadi 2 tanah haram. Ulama lain tak ada. Kalau qadi Madinah sahaja, haram Mekah saja. Sebab zaman tu ulama Mekah, ulama Madinah ni dia ada dua-dua bawah dia. Dia panggil Imam Al-Haramain. Mekah pun bawah dia, Madinah pun bawah dia. Dan dinamakan Haramain juga sebab dia semayang zuhur dia menjadi imam di Mekah, semayang zuhur tu juga dia jadi imam di Madinah. Itu Imam Haramain. Tu Isa Desik kata semayang luhur yang sama dia jadi imam di Mekah, luhur yang sama dia jadi imam di Madinah. Itulah Imam Haramain. Itu panggil Imam Haramain, imam 2 tanah haram. Guru mana dia pun tak tahu lah. Guru Imam Ghazali ada lah. Kitab apa benda kau Imam Haramain. Catatan Nihayatul Matlab fi Tahriril Mazhab dia Imam Haramain. Maka hendaklah saudara-saudaraku yang comelote rupanya, dia yang telah berlebay-lebay zahirnya, taruh malu gatik kepada perkataan Imam Haramain. Taruh malu ni berasa malu sama. Oi. Wahai saudara, hendaklah saudara-saudaraku yang comelote rupa, nak segak-segak comel ni, dan yang telah berlebay-lebay zahirnya, yang kita ni berjinak-jinak dengan agama ni,
taruh malu gatik bagi berasa malu sama kepada perkataan Imam Haramain. Apa dia? Iaitu ianya berkata, maka mereka yang tak tahu hukum-hukum akal, maka bukan ia berakal. Laisa minal aqli. Dia ni bukan ada akal. Sopa dengan lembu. Dan hum kal an'am bal hum adall. Malah lebih sesat kita daripada rebau lembu lagi. Tak ada akal. Tuhan sebutkan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minan nas. Dan walaqad zara'na li jahannama katsiran lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang-orang yang mana Allah akan penuh. Walaqad zara'na li jahannama katsira. Allah bersumpah, walaqad, demi Allah sesungguhnya. Tu dia, lam qasam qad tahqiq. Ngah kata waw tu pun waw qasam tu. Walaqad zara'na, demi sesungguhnya. Dia taukid kuat tu. Walaqad zara'na, kami pasti akan penuhi jahannam katsira, daripada neraka Allah. Allah akan sumpat bagi ketat. Siapa dia? Manusia makhluk Allah, itu manusia dan jin. Yang mana macam mana manusia yang Allah nak humban masuk dalam neraka ramai-ramai ni? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ini mempunyai hati tapi langsung tidak memahaminya. Ada hati, ada akal, tak memikir. Ni masuk takut ni. Dakai saja. Pok ni memang Allah janji nak penuhkan, ketatkan dalam neraka. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata kepala saja, tengok tidak ambil iktibar daripada apa yang Allah jadikan. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga tak mau cari kebenaran, tak mau cari benar-benar yang betul. Ulaika kal an'am. Tuhan kata mereka ini sekaliannya bagaikan binatang. Balhum adal, malah lebih sesat daripada lembu rebah kambing ni. Manusia silap guna jadi teruk pada binatang lagi. Tu kalau jahat manusia, orang tua kata jahat lebih pada binatang. Nak bisa dengar. Okey tu. Dia kata awak cakap teruk kan? Tuhan kata ulaika kal an'am balhum adal. Teruk daripada binatang lagi. Sesat teruk lagi. Habis. Habis itu. Kemudian kata, dan menambah oleh setengah ulama di atas perkataan itu dengan katanya bahkan ia yang gila tu dia. Hayati marah semua. Dan kata kat bodoh tak ada akal, gila sama. Kan gila hilang akal ni. Gila ni teruk daripada bodoh. Kan? Ini bukan maksud gila hilang akal ni. Dan bahasa kita lah kata, hang ni bodoh, pedih tu. Teruk lagi, gila hang ni. Jadi istilah maki kan. Mana kedudukan yang paling teruk daripada bodoh, gila. Gila apakah ini? Gila tu teruk. Bagi ulama tambah itulah. Kita sambung, dan menambah oleh setengah ulama, yakni ulama mutakalimin, di atas perkataan Imam Haramain tu dengan katanya bahkan ia yang gila. Ni dia akan sambung. Dia awal-awal ni dia tak ni lagi, dia boleh tiak ceramah dulu. Dia hadir nasihat lah. Orang tua tak boleh tiak nasihat. Orang tua banyak betul lah. Nak abang tu. Mari abang dah kan ni abang ni. Kan? Ni orang tua ni dia prihatin lebih. Kan? Cik no. Ambil sikap Nabi kan. Ibn Abbas kata, aku masih ingat, aku selalu terkadang itu berkenderaan dengan Rasulullah. Nabi duduk di depan, aku duduk belakang. Nabi beralih dekat aku, Nabi letak tangan atas dada aku. Ya gulam, wahai budak. Nabi kali besar ni, aku masih ingat Nabi ketok tu. Rasa macam masuk beruk. Katalah hadis, tajid tujahak, bersungguh-sungguh kamu ni dengan melaksanakan hukum Allah. Banyak Nabi nasihat. Mengaji dalam wasaya Rasulullah ada kan? Nabi nasihat sahabat besar, Nabi nasihat sahabat kecil. Ibn Abbas aja kata Nabi pegang dada. Ya gulam, cik. Gulam bahasa Melayu cik. Dan kata kalau lumpur panggil apa? Ada. Kalau mana aku dia, kalau sini dia ada balaroh dia. Kan? Hang mai sah tu biasa ya ni, mai ni. Tapi kalau panggil cik ni, bahasa kasih sayang seorang tua.
Orang tua yang penuh kasih sayang nak nasihat. Cik, oi, cik. Tu habis lah tu. Tu dia bahasa tu. Nabi panggil, ya gulam. Kita tak boleh terjemah. Wahai hamba. Tak boleh. Kalau kena bahasa Kedah. Cik, oi, cik. Baru maksud hadis sampai. Tapi kena guna sempat lah. Kalau sini boleh guna bahasa tu. Sana tak tahu. Saya tak hati. Nak panggil dia tak datang dia. Tak datang. Nama dia lain gitu. Saya bukan cik. Dia buat tu. Kacau. Macam tu je. Tak boleh guna tu. Tak boleh guna tu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min 'amalin yanfa'u min yashma'. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.